الرحمن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية صنع ولا قوة إلا بالله. اللهم لا من نعرف به ونعرف والهم الملائكة المقربين خرجنا من السجن وافتح لنا أبواب رحمتك رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وحدة من لساننا. قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا في الدارين. تنبيه. Ketahui olehmu bahawasa al-kaunu qadiran dan al-kaunu muridan dan al-kaunu aliman hingga akhirnya itu sabit sekaliannya dengan tiada khilaf. Maka wajib ia bagi Allah Ta'ala dengan ijmu' atas mazhab ahli sunnah dan Mu'tazilah dan atas mazhab ulama yang menyabitkan ahwal dan ulama yang menafikan ahwal. Dan hanya sungguhnya khilaf itu pada keadaannya beberapa sifat yang lebih atas segala sifat ma'ani atau tiada lebih atasnya. Bahkan ia umur i'tibariyah jua. Artinya beberapa perkara yang diiktibarkan pada zihin jua. Tiada ada ia pada kharij. Tambihun. Tambihun tu maknanya, maksudnya ini suatu perjagaan. Ini suatu penjagaan untuk nak jagakan daripada masalah-masalah yang dihuraikan sebelum pada ni. Untuk nak menjelaskan masalah-masalah yang dihuraikan sebelum pada ni. Katanya, ketahui olehmu bahawasa al-kaunu qadiran. Maknanya kaunuhu qadiran itulah. Dan al-kaunu muridan dan al-kaunu aliman. Dia boleh panggil kaunuhu muridan, al-kaunu muridan. Boleh panggil al-kaunu aliman, artinya kaunuhu aliman. Hingga akhirnya, hingga sampai kaunuhu mutakalliman lah. Jadi pendek katanya semua sifat maknawiyah itulah sabit sekaliannya, sungguh kedua, semuanya. Sabit kedua, sekalian al-kaunu hingga akhir, dengan tiada khilaf. Dengan tidak ada khilaf di antara ulama. Kalau tanya sungguh ke tidak kaunuhu qadiran, sungguh, hingga akhir sampai kaunuhu mutakallim, sungguh benda tu sungguh semua. Benda tu sabit ke semua. Dengan tidak ada khilaf di antara ulama-ulama. Maka oleh katanya, dengan sebab begitu, dengan sebab katanya sabit di sisi sekalian ulama dengan tidak ada khilaf, maka wajib ia al-kaunu qadiran hingga akhir. Wajib maknanya mesti ada, tak boleh ternafi. Maka wajib ia bagi Allah. Jadi al-kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan hingga akhir itu suatu perkara, ialah beberapa perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Masuk dalam benda wajib, bukan masuk dalam bagai benda mustahil, bukan masuk dalam bagai benda harus bagi Allah Ta'ala. Bahkan masuk di dalam beberapa perkara yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mana katanya, dan maka wajib ia bagi Allah.
Wajib ia bagi Allah tu maknanya perkara-perkara tadi tu masuk dalam perkara-perkara yang wajibat bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wujud tu wajib, qidam tu wajib, baqa tu wajib bagi zat Allah taala, maka kaunuhu ni pun wajib bagi Allah Subhanahu wa taala juga. Sebab ini setengah daripada kamalat. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan hingga akhirnya, itu setengah daripada sifat kesempurnaan, sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Maka kita maklum daripada awal-awal dulunya, segala sifat kamalat itu adalah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala sifat kamalat yang layak bagi Allah taala itu adalah wajib bagi Allah taala kesemuanya. Maka sifat maknawiyah kaunuhu ni setengah daripada sifat kamalat. Maka wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala sungguh kesemuanya dengan tidak ada khilaf di antara ulama. Maka wajib ia bagi Allah taala ni, bagi zat Allah taala dengan ijma'. Sebab kata tidak ada khilaf tadi. Maka wajib tu atas jalan ijma'. Kata ijma' tu atas mazhab ahli sunnah. Kalau ikut mazhab ahli sunnah pun ijma'. Dan Mu'tazilah. Dan atas mazhab ulama yang menyabitkan ahwal. Dan ulama yang menafikan ahwal. Kesemuanya tidak ada khilaf. Katanya sungguh kesemuanya. Walaupun Mu'tazilah sekalipun mereka katanya sungguh kaunuhu qadiran. Dan daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah tu, kalau mengikut mazhab bagi Qadhi Abu Bakar al-Baqillani dan Imam Haramain, mereka yang menyabitkan ahwal. Mereka yang menyabit mana kedua-duanya, kedua-dua tu ialah Qadhi Abu Bakar al-Baqillani dan Imam Haramain. Dia menyabitkan ahwal. Dan yang menafikan ahwal. Mana ulama yang menyabitkan ahwal tu maksudnya dia bilang katanya perkara-perkara ini ada 4. Dia bilang katanya ada 4. Maujud, ma'dum, amrun i'tibari dan hal. Hal tu kalau satu, kalau banyak dia panggil ahwal. Bila. Dan ulama yang menafikan ahwal, menafikan ahwal tu maknanya dia kata perkara ini ada 3 saja. Maujud, ma'dum, amrun i'tibari. Jadi hal tu tak ada. Tu makna dia menafikan hal. Tak masuk dalam bilangan. Hanya kalau dikatakan hal dalam mazhab mazhab Qadhi Abu Bakar dan mazhab Imam Haramain, maknanya dia kata amrun i'tibari. Jadi maknanya kaunuhu qadiran. Dan lain-lain lagi. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan hingga akhir. Maka kalau kita mengikut kaun yang menyabitkan ahwal, iaitu kaunuhu tu masuk dalam ahwal. Dan kaun yang mengatakan, kaun yang menafikan ahwal tu ialah ia katanya kaunuhu qadiran tu masuk dalam bagai amrun i'tibari. Jadi pendek katanya khilaf di situ je lah. Jadi mana kaunuhu qadiran, tiap-tiap mazhab, tiap-tiap dua pendapat ulama daripada ahli sunnah. Sebab ulama yang menyabitkan ahwal pun daripada mazhab ahli sunnah juga, yang menafikan ahwal pun daripada ahli sunnah juga. Sebab yang menyabitkan ahwal tu ialah Al-Qadhi Abu Bakar al-Baqillani dan Imam Haramain. Yang menafikan ahwal tu ialah mazhab Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Maka di atas dua mazhab itu dia tidak menafikan, dia yang menyabitkan kaunuhu. Sebab kata kaunuhu qadiran, maka Imam Haramain dan Qadhi Abu Bakar dia katanya kaunuhu itu masuk dalam bagai hal, ahwal. Dan Imam Ash'ari dia tak bilang ahwal, dia bilang sakat amrun i'tibari saja. Maka maka disidianya dia kata sungguh juga menyabitkan kaunuhu qadiran. Cumanya kaunuhu qadiran tu amrun i'tibari.
Dia khilaf di situ ya. Jadi mazhab nu dia kata kaunuhu qadiran hal ahwal. Mazhab ni dia katanya itu kaunuhu qadiran tu ialah amrun i'tibari. Begitu. Maka apakah perbezaan tu? Nanti kita tengok sekejap lagi. Tengok dia katanya sabit sekalian tu di atas mazhab ulama yang menyabitkan ahwal dan ulama yang menafikan ahwal. Dan hanya sungguhnya khilaf itu pada keadaannya beberapa sifat yang lebih atas sifat segala sifat ma'ani atau tiada lebih. Bahkan ia, ni kembali pada tiada lebih. Bahkan ia umur i'tibariyah juga. Artinya beberapa perkara, artinya arti umur i'tibariyah. Dia umur tu jamak. Maka kata umur i'tibariyah kalau kita bercakap dengan bentuk mufrad katanya amrun i'tibari. Begitu. Kalau kata amrun i'tibari tu bentuk mufrad, kalau umur i'tibariyah tu bentuk jamak. Kalau satu tu mufrad, tiga ke atas tu jamak. Lepas tu di sini tu dia banyak, dia 7 sebab tu dia guna dengan umur. Artinya arti umur i'tibariyah tu beberapa perkara yang diiktibarkan pada zihin. Dikira-kira sungguh pada zihin. Pada fikiran. Jua. Tiada ada ia bukan ada. Bukan ada pada kharij. Tiada ada ia makna bukan ada pada kharij. Kharij tu di luar fikiran. Tiada ada ia pada kharij. Lepas tu sebelah luar tu dia ada tulis qauluhu tiada ada ia pada kharij. Artinya sekira-kira apa dah? Sekira-kira mungkin dilihatkan, mungkin boleh ditengokkan. Dengan sekira-kira mungkin dilihatkan, boleh ditengokkan. Itu apa dia tu? Itu masalah dengan sekira-kira tu maknanya ada pada kharij. Ada pada kharij dengan sekira-kira. Kita tambah, kita tafsir sikit sebelah di luar tu. Artinya dengan sekira-kira mungkin dilihat yang ada pada kharij dengan sekira-kira. Kita tafsir gitu. Yang ada pada kharij dengan sekira-kira mungkin dilihatkan. Mungkin apa dia ada pada kharij dengan sekira-kira mungkin dilihatkan. Jadi begini, kita nak ulangan tentang menyabitkan ahwal, masalah menyabitkan ahwal, masalah menafikan ahwal dulu. Jadi masalah di situnya ada khilaf di antara Abu Hasan Al-Ash'ari dan di sisi Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan juga sama dengan Abu Bakar Al-Baqillani itu Imam Haramain. Maka di sisi Imam Ash'ari dia menafikan ahwal. Di sisi Imam Ash'ari dia menafikan ahwal. Maksud dengan menafikan ahwal tu dia bilang katanya benda itu ada 3 saja. Bukan 4. Ada 3 saja. Satunya maudud, yang keduanya ma'dum, yang ketiganya amrun i'tibari. Ada 3 saja. Lepas tu 3 ni kalau mengikut kau yang kata 3 ni senang kita nak faham. Sebab dia kita kira di sini.
benda maujud, benda ma'dum. Kemudian amrun i'tibari. Jadi maknanya kalau nak panggil maujud benda yang ada, ialah benda yang ada, benda maujud itu setiap perkara yang kita boleh dapat dengan pencederaan yang 5. Setiap perkara yang kita boleh dapat dengan pencederaan yang 5, boleh tengok, sebab tu dalam katanya, sebelah di luar tu dia katanya sekira-kira mungkin dilihat tu. Kita boleh tengok, kita boleh dengar, kita boleh sentuh, kita boleh hidu, kita boleh rasa dengan lidah, maka itu adalah perkara yang ada. Lepas tu kerana apa kata 5 perkara tu, itu dikatakan setiap perkara yang boleh dapat dengan mana-mana satu daripada pencederaan yang 5 itu dihukum kata benda tu ada pada kharij. Kharij tu makna luar fikiran. Di luar fikiran. Tengok benda yang ada di luar fikiran. Jadi mana cuba kita tengok benda-benda yang ada di depan kita. Benda-benda yang ada di depan kita tu ada. Sebab kita boleh tengok lagi pula dia tu ada tu di luar fikiran kita. Sebab dia ada di luar fikiran kita tu, sebab tu kita boleh dengar. Sebab tu boleh kita lihat. Sebab dengar dengan pendengar yang ada di telinga kalau kita. Kalau kita lihat dengan mata, dengan pelihat yang ada di mata, maka lihat akan benda yang di luar fikiran. Kalau sentuhkan benda yang ada di luar fikiran juga, maka semua itu dikatakan benda maujud. Benda yang ada. Yang ni ada pada luar fikiran. Kemudian setengah-setengah perkara pula dia tidak ada di luar fikiran, dengan mana kita nak tengok, nak apa dengan pencederaan, nak dapatkan dengan pencederaan yang 5 tu tak boleh. Tapi benda tu sungguh. Tengok kalau kita tengok kepada kitab kita ni, bentuk 4 persegi. Kitab kita ini bentuk dia ni bukan bulat, berbentuknya 4 persegi. Tapi kalau kita tengok nampak kitab, nampak kertas, itu saja. Jadi kertas kitab tu adalah. Tapi 4 persegi, kalau kita tengok, kita sentuh kitab. Tapi kita tahu katanya kitab ini 4 persegi. Maka 4 persegi itu dikatakan amrun i'tibari. Dia tidak ada benda di luar fikiran, tidak ada benda. Tapi nak katanya tak boleh ke tidak? 4 persegi kitab kita ni tak boleh ke tidak? Tak boleh. Hanya kita katanya sungguh. Jadi amrun i'tibari, kalau maujud tu kita kata ada, lawannya tak ada. Tapi kalau amrun i'tibari kita kata sungguh. Guna bahasa Arab katanya subut. Sungguh, subut. Kalau jenis benda yang didapat dengan pencederaan yang 5, kita kata ada, kita kata maujud atau wujudi. Begitu. Jadi 4 persegi sungguh. Kita kata begitu. Tengok sekarang kita katanya waktu siang. Maka siang tu nak kata ada di luar fikiran, boleh ke tidak? Tak boleh, sebab kita nampak matahari. Kita nampak cahaya. Tetapi siang tu kita tak nampak, tapi sungguh. Maka siang tu adalah amrun i'tibari. Banyaklah kita pegang kepada meja di depan tu keras. Maka keras tu kayu, besi, keras. Diri kayu kita nampak, kita boleh pegang. Diri besi kita boleh nampak, boleh pegang. Maka diri kayu, diri besi itu amrun, itu apa dia? Benda wujudi. Tapi keras dia, maka itu adalah amrun i'tibari. Benda ini sabit dalam zihin, dalam fikiran saja. Jadi kita gerti, kita faham, kita tahu dalam fikiran saja, dengan semata-mata begitu saja. Kalau kita tengok apa dia, tengok langit tinggi. Langit tinggi, maka tinggi itu kita nampaklah langit, tapi tinggi kita tak nampak. Ketinggian dia tu kita tak nampak, tapi sungguh.
Maka itu dikatakan amrun i'tibari. Jadi hanya ada reti di dalam fikiran saja. Ada reti di dalam fikiran saja. Kita tengok orang tu berjalan. Maka berjalan tu, perbuatan berjalan tu adalah amrun i'tibari. Sebab kita reti di dalam fikiran saja, tetapi tak nampak kaki. Kaki itu adalah yang berjakah tu, kaki itu ada, memanglah kaki itu mewujud. Orang yang berjalan tu memanglah mewujud, ada sebab kita boleh tengok, boleh nampak. Tetapi apa dia? Tetapi diri kelakuan berjalan, perbuatan berjalan tu reti di dalam zihin. Tengok dia buat begitu, berjakah akak kaki kiri, letak akak kanan, kaki kanan letak pula. Maka kita reti katanya itu berjalan. Maka berjalan tu adalah amrun i'tibari. Hanya ada di dalam zihin saja. Dikira kata ada sabit di dalam zihin saja, di luar fikiran tak ada. Maka itu dikatakan amrun i'tibari. Kemudian kalau dalam fikiran pun tak nampak, di luar fikiran pun tak nampak, maka itu ia panggil ma'dum. Itu dikatakan ma'dum. Tengok bulat kitab kita, berbentuk bulat kitab kita. Berbentuk bulat kitab kita yang ada di depan tu, apa dia? Ma'dum. Ma'dum. Sebab apa? Sebab di luar fikiran pun bukan sabit, di dalam fikiran pun bukan sabit. Kalau kita kata sungguh ke tidak bulat kitab engkau, kita jawab kata tak. Maka itu benda ma'dum. Lepas tu banyak lagi lah. Anak bagi orang mandul pun ma'dum. Itu jadi maknanya walaupun kita faham sebut kata anak orang mandul, kita faham ke tidak? Faham. Tapi ada di luar fikiran ke tidak? Jawabnya tak ada. Ternampak dalam fikiran ke tidak? Tak juga. Sebab benda tu benda ma'dum. Tapi faham tak kalau kita kata anak bagi si mandul? Gitu. Anak bagi Allah, kita faham ke tidak? Faham. Kalau tak faham, nak hukum kata mustahil tak boleh. Kalau tak faham, nak hukum kata mustahil tak boleh. Ni kita hukum kata anak Allah tu adalah perkara yang mustahil. Tapi anak Allah tu masuk dalam benda ma'dum. Masuk dalam benda ma'dum, tidak ada di luar fikiran pun tidak, dalam di luar fikiran kharij pun tak ada. Fi zihni, dalam zihin pun tidak juga. Maka begitulah. Maka begitulah mengikut mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari, dengan sebab dia bilang katanya perkara-perkara itu ada 3 saja. Mawjud, ma'dum, amrun i'tibari. Maka hal dia bilang ke tidak? Tak. Sebab tu kata dia menafikan hal. Begitu. Sebab tu dia bilang kata hal. Sebab tu dikatanya dia menafikan hal. Begitulah. Adapun pendapat bagi pendapat bagi Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Haramain, dia menyabitkan hal tu maknanya dia bilang jadi 4, tambah di atas 3 tadi tu hal satu lagi, tu mana menyabit. Dia menyabit. Jadi maknanya dia kira dia tambah satu lagi, mawjud, ma'dum, amrun i'tibari. Lepas tu hal satu lagi. Hal tu kalau satu, kalau banyak jadi ahwal. Gitu. Maka dia kata ada satu lagi jadi 4. Tu mana menyabit. Kalau bilang 3 tu menafi hal. Begitulah. Lepas tu hal tu mana pula? Dia katanya suatu perkara yang menengahi di antara mawjud dan ma'dum. Bukan ma'dum. Kalau ma'dum tu seperti anak si mandul, itu ma'dum. Bukan mawjud. Kalau mawjud tu macam diri kita ni, mawjud ada.
Kalau maknanya menengahi. Nak kata maujud pun tak boleh. Bukan naik sampai ke bukan tinggi sampai ke ada, bukan turun sampai tak ada tu tidak. Jadi menengahi di antara ada dan tiada. Nah, menengahi di antara ada dan tiada. Itu dikatakan hal. Maka kalau kita nak bandingnya seperti katanya keadaan garam yang masin. Keadaan garam yang masin. Maka kalau tilik tengok dalam mazhab Abu Hasan Asy'ari yang menafikan ahwal, dia katanya amrun i'tibari. Adapun diri garam tu ada, benda maujud, benda ada pada kharij sebab kita boleh pegang kan garam. Dan masin tu pun benda ada juga sebab kita boleh rasa dengan lidah. Benar ada juga, tetapi keadaan garam yang masin kalau mengikut pendapat bagi Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kata itu amrun i'tibari. Sebab apa dia? Kaunuhu qadiran, sama juga keadaan garam yang masin tu bukan benda maujud, bukan benda makdum, bahkan amrun i'tibari. Di sini dia. Adapun di sisi Imam Haramain dan Qadhi, dia katanya kaunuhu qadiran tu ialah hal. Bukan amrun i'tibari. Ialah hal. Jadi maknanya keadaan garam yang masin tu ia apa dia? Ialah hal. Begitu dia kata. Jadi pendek katanya kalau tilik kepada mazhab Abu Hasan Asy'ari, kalau tanya dia sungguh kaunuhu qadiran. Kemudian kalau tanya lagi kaunuhu qadiran masuk dalam bahagian mana? Maujud ke makdun ke amrun i'tibari? Maka jawab Abu Hasan Al-Asy'ari kata ini masuk dalam bahagian amrun i'tibari. Begitu. Kalau kita tanya Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, kalau kita tanya Imam Haramain, kita tanya dia kaunuhu qadiran sungguh ke tidak? Dia jawab kata sungguh sabit. Kemudian masuk dalam mana? Dia jawab kata masuk dalam bagai hal. Dia jawab gitu. Jadi ala kulli hal dalam mazhab mengikut dua-dua mazhab tadi tu, mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari, mazhab Qadhi dan Imam Haramain. Jadi kaunuhu qadiran sungguh sungguh diisi kedua-dua. Cumanya masuk dalam bahagian mana situ ya ada khilaf. Imam Abu Hasan kata masuk dalam bahagian amrun i'tibari. Qadhi dan Imam dia kata masuk dalam bahagian ahwal. Itu ya. Jadi maknanya pendek kata kedua-dua mazhab ini menyabitkan kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran tu sungguh diisi Imam Asy'ari, sungguh diisi Qadhi dan Imam Haramain. Cumanya bilang masuk dalam bagaimana itu ya Ustaz, itu khilaf. Tengok. Dia katanya kita ulang sikit lagi dan atas mazhab ulama yang menyabitkan ahwal. Siapa yang menyabitkan ahwal? Ulama yang menyabitkan ahwal siapa? Ialah Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Haramain dan tambah sikit lagi dan pengikut-pengikutnya. Dan pengikut-pengikutnya. Dan ulama yang menafikan ahwal. Siapa ulama yang menafikan ahwal? Ialah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan tambah sikit lagi dan pengikut-pengikutnya. Wa man tabi'ahu, dan mereka yang mengikut-mengikutnya. Mengikut Imam Abu Hasan pada pendapat dia. Begitu. Jadi sabit kaunuhu sungguh kaunuhu qadiran hingga akhir itu, kaunuhu qadiran kaunuhu muridan tu tidak ada khilaf. Dia khilaf di mana? Hanya sungguhnya khilaf itu pada keadaan beberapa sifat. Dia khilaf di situ. Dan sungguhnya khilaf itu khilaf di antara ulama yang menyabitkan hal dan ulama yang menafikan hal. Situ dulu. Dan sesungguhnya khilaf itu, ini khilaf perselisihan. Khilaf perselisihan di antara ulama yang menyabitkan ahwal dan ulama yang menafikan ahwal. Dia khilaf di mana? Khilaf pada keadaannya, keadaan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan hingga akhir itu sifat. Sifat yang lebih
yang suku sakat, yang lain pula atas segala sifat ma'ani. Ini siapa ni? Dia kata sifat yang lebih atas segala sifat ma'ani ialah ulama yang menyabitkan ahwal. Kita kata kita jaga begitu. Sifat yang lebih, yang mengatakan sifat yang lebih atas segala sifat ma'ani ialah ulama yang menyabitkan ahwal. Jadi ulama yang menyabitkan ahwal ialah Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Haramain dan pengikut-pengikut bagi kedua tu. Dia katanya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan tu adalah beberapa sifat. Beberapa sifat yang lebih ini yang suku sakat, yang lain pula atas segala sifat ma'ani. Yang lain pula daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu satu sifat. Itu sifat, kaunuhu ni sifat lain pula. Jadi perkara lain-lain. Jadi contohnya masin tu satu benda, satu sifat bagi garam. Keadaan garam yang masin tu pun satu sifat bagi garam pula. Begitu. Dia bilang jadi kira kata jadi sifat lain pula. Yang mana yang mana kaunuhu qadiran itu adalah sifat. Sebab tu apabila bilang wujud kudrat iradat sampai kalam, kena bilang lagi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Sebab itu dia kata sifat pula. Kaunuhu qadiran tu adalah sifat. Kaunuhu muridan tu adalah sifat yang lain pula, lain pada kudrat. Kaunuhu aliman satu sifat pula lain daripada ilmu. Kaunuhu sami'an satu sifat pula lain daripada sifat samu'ah hingga seterusnya. Hingga seterusnya. Itu maknanya pada keadaannya beberapa sifat. Beberapa sifat jadi kena atas sifat yang lain pula, lain daripada sifat ma'ani. Begitu. Apabila kata sifat lain-lain, kita kena bilang lain pula. Bilang kudrat kena bilang kaunuhu qadiran, bilangkan iradat kena bilangkan kaunuhu muridan. Sebab apa? Sebab berlainan sifat. Sebab berlainan sifat. Begitu. Sebab berlainan sifat, sebab tu tak cukup dengan kata kudrat, cukup ke tidak, memadai ke tidak, tak cukup. Sebab kaunuhu murid, kaunuhu qadiran, kaunuhu qadiran, sifat lain pula. Kenapa begitu? Itu lain pula. Kalau begitu, kena bilang pula lah. Sebab kaunuhu qadiran, satu sifat. Kudrat adalah satu sifat. Itu adalah dua sifat. Kudrat satu sifat. Kaunuhu qadiran satu sifat. Jadi cukup ke tidak kita bilang dengan kudrat saja? Tak cukup lah. Kalau kita kudrat tak bilang kaunuhu qadiran, mana bilang tak habis. Kalau gitu, sebab tu dia bilang kudrat iradat ilmu samu' basar kalam. Kudrat iradat ilmu hayat samu' basar kalam. Kalau tanya, ada lagi ke sifat yang wajib kita kena tahu dengan secara tafsir? Ada lagi. Kaunuhu qadiran. Gitu. Dia bilang sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samu', basar, kalam. Lepas tu sampai di situ, kalau kita tanya, adakah lagi? Ada lagi ke sifat yang wajib, sifat-sifat bagi Allah Ta'ala yang wajib kita tahu dengan secara tafsir? Dia jawab, ada lagi. Bilang lagi. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Sifat lain lagi, ada lagi dia kata. Bilang cukup 20. Itu maknanya keadaannya beberapa sifat yang lebih, yang suku sakat, yang lain pula daripada segala sifat ma'ani. Itu maknanya. Atau tiada lebih atasnya, atau tiada lebih atasnya, atau tiada lebih atasnya ni maknanya mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari yang menafikan ahwal. Atau tiada lebih atasnya, yakni bukan suku sakat, bukan lain pula daripada sifat ma'ani. Atau tiada lebih atasnya, atas segala sifat ma'ani. Tiada lebih tu maknanya bukan suku sakat, bukan asing, bukan lain daripada sifat ma'ani. Jadi maknanya kalau kita mengikut kaum yang menafikan ahwal, mengikut mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari, kalau tanya, kita bilang, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samu', basar, kalam,
dah habis ke? Dia jawab tak, dah habis. Bilangan sifat yang wajib, bilangan sifat-sifat kamalat yang wajib di atas kita mengetahui dengan secara tafsir satu persatu tu, apabila kita bilang kudrat iradat, kudrat iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, tanya, dah habis ke? Dah habis. Adakah tidak lagi? Mulai pada wujud sampai kalam, kita ambil di sifat ma'ani, kudrat iradat sampai kalam, kita tanya, dah ada lagi ke sifat yang wajib kita kena tahu dengan secara tafsil? Dia kata, dah habis. Sakat 13 ni saja. Begitu. Sakat 13 ni saja. Kemudian, apabila orang tanya dia, kaunuhu qadiran, takkan sifat ke? Dia jawab kata, itu bukan sifat yang asing daripada kudrat. Bukan sifat yang asing, bukan benda yang lain pula daripada kudrat. Jadi cukup dengan kita bilang kudrat tu cukup. Cukup dengan kita bilang apa dia? Kudrat. Tak payah kita bilang kaunuhu qadiran. Sebab apa? Sebab di sisi dia kaunuhu qadiran tu, kalau kita kembali kepada huraian dulu, kaunuhu qadiran tu kena atas apa dia? Di sisi dia. Kena nak cerita katanya berdiri kudrat pada zat. Kaunuhu qadiran tu nak cerita katanya ada sifat kudrat pada zat. Itu dah masuk dalam huraian makna sifat kudrat dah. Tapi sungguhlah kaunuhu qadiran tu memang sungguh di si Abu Hasan Asy'ari, tapi kena atas benda apa tu? Kena atas makna kaunuhu qadiran tu nak cerita kata ada sifat kudrat pada zat. Seperti katanya keadaan garam yang masin tu nak cerita kata makna dianya nak cerita kata ada masin di biji garam. Ada masin ke air laut. Begitu saja. Jadi kita kata garam ini masin, cukuplah. Kita kata garam ini rasaan dia masin, cukuplah. Cukup mana? Katanya masin, garam ini masin, cukup. Tak payah kata, tak bilang benda suku sakat pula, kata ada garam yang masin, tak payah kita bilang suku pula. Jadi begitu. Tu mana kata tiada lebih di atasnya. Tidak lebih di atas sifat ma'ani. Mana bukan suku sakat daripada sifat ma'ani. Kalau begitu kita bilang kudrat sifat ma'ani, cukuplah. Masuk dalam tu juga. Dalam kita pegang kata Tuhan bersifat dengan sifat berkuasa, dalam itulah keadaan kaunuhu qadiran. Masuk dalam tu. Jadi tak payah kita bilang jadi benda lain pula tu, tak payah kita bilang. Sebab tu jadi maknanya di antara tiap-tiap di atas dua mazhab tu, kaunuhu qadiran tu sungguh kedua. Kaunuhu qadiran tu sabit di si Imam Abu Hasan Asy'ari yang menafikan awal. Sabit di isi Qadi dan Imam Haramain dan pengikut yang menyabitkan ahwal. Begitu. Cumanya dia khilaf di mana? Sifat lain pula ke bukan? Di situ lah. Benda tu sungguh semata dah. Benda tu benda yang mesti sungguh semata dah. Tengok. Kalau tidak lebih daripada zat, daripada sifat ma'ani, bukan suku sakat, bukan lain pula, bahkan di dalam sifat ma'ani itu juga, kerana pun dia kata bahkan ia amrun i'tibari, bahkan ia ya kaunuhu qadiran hingga akhir tu, umur i'tibariyah. Kena kepada umur i'tibariyah. Lepas tu apa maknanya umur i'tibariyah? Artinya beberapa perkara yang diiktibarkan. Sebab tu panggil i'tibariyah. Beberapa perkara yang diiktibarkan, yang dikira-kirakan. Kata sungguh pada zihin. Di dalam zihin, di luar fikiran tak ada. Seperti 4 persegi bagi kitab kita itulah. Seperti 4 persegi bagi kitab kita tu masuk dalam amrun i'tibari. Sungguh dalam fikiran, nak kata tak boleh tak? Tak, kitab saya bukan tidak, tak 4 persegi tu tak boleh nak kata begitu sebab ada 4 bucu. Begitu. Jadi cumanya geti di dalam zihin saja. Itu mana yang diiktibarkan pada zihin juga. Tiada ia pada kharij.
Tiada ia amrun i'tibarin pada kharij, yakni pada luar fikiran. Sekiranya kalau ada di luar fikiran, kita boleh tengok, boleh dengar, boleh sentuh dan sebagainya. Contohnya nak bagi nampak satu lagi benda yang ada pada zihin saja. Tengok. kalau kita bercakap, saya duk fikir-fikir nak bela lembu. Saya duk fikir-fikir nak bela lembu. Saya duk fikir-fikir nak bela lembu sekarang. Masa depan nak bela lembu. Maka sebut kata lembu tu maksudnya jenis lembu. Maka sebut kata jenis tu dia nampak dalam fikiran saja. Dia nampak dalam fikiran saja. Sebab kalau kita tengok, boleh kita bercakap saya duk fikir-fikir rasanya ingin nak bela lembu. Nak bela apa? Nak bela jenis lembu, bukan jenis kambing. Kata begitu. Maka jenis tu di dalam fikiran. Adapun yang kita nampak ada yang orang duk sembelih tu, itu apa? Di luar fikiran. Itu afrad dia panggil. Itu afrad dia. Begitu. Kalau sebut kata jenis, benda yang ada di dalam fikiran saja. Sebab kalau kita tanya, kalau kita katanya, saya ingin nak bela lembu, itu sekadar nampak dalam fikiran je. Kalau tanya, mana lembu? Nak cerita kata nak bela lembu. Lembu tak ada lagi, tak beli lagi. Kalau kita beli itu, lembu ada di depan. Diri lembu tu ada di depan dah kalau kita beli. Itu yang di depan kita tu, itu afrad dia. Gitu. Itu ada di luar fikiran. Begitu. Dia kira begitu. Benda ni ada kalanya ada di luar fikiran, ada kalanya tidak ada di luar fikiran, hanya ada di dalam fikiran saja. Kita tergambar di dalam fikiran sahaja. Di luar tu tidak ada. Nak tahu ada di luar fikiran tu ada tak ada, tengok boleh dapat dengan pencederaan yang 5 ada. Tapi kalau benda mana di luar fikiran tu tak boleh, kita tak boleh nak dapatkan dia dengan mana-mana satu daripada pencederaan yang 5, tapi ada gambaran di dalam fikiran. Mana kita reti dalam fikiran, maka itu adalah amrun i'tibari. Begitulah. Sebab kita kena berbeza. Jangan tilik kasar kepada benda, sebab kalau kita katanya orang yang berjalan, maka diri kelakuan berjalan bukan kaki, bukan jalan. Jalan kita nampak, kaki kita nampak, tapi kelakuan berjalan, perbuatan berjalan tu kita tak nampak dengan mata kita. Bukan ada di luar fikiran. Hanya tapi kita ketika kalau tanya orang tu buat apa, kita kata orang tu berjalan. Begitu. Begitulah. Dia panggil amrun i'tibari. Maka apabila begitu, jadi maknanya tidak ada khilaf tentang sungguh kata sungguh tu, tak ada khilaf. Jadi maknanya mana-mana mazhab pun kata sungguh. Kaunuhu qadiran tu sungguh. Cumanya khilaf di mana? Nak bilang jadi sifat lain pula ke tidak. Itu ya khilaf. Oleh itu dia katanya, maka tak kala itu, maka tak kala itu, kat tepi itu ada, maka tak kala itu dia kata qauluhu, maka tak kala itu artinya tak kala ada khilaf itu keadaan maknawiyah, keadaannya maknawiyah itu lebih atas ma'ani atau tiada lebih atasnya khilaf. Suku sakat ke sekali. Maka tak kala itu, maka makna ingkarkan ahwal itu pada mereka yang menafikan dia kan ahwal. Katanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia ingkarkan ahwal, dia menafikan ahwal. Mengingkar tu makna menafi. Maka makna mengingkarkan ahwal, yakni menafikan ahwal. Memang seperti kata tadi, Imam Abu Hasan Asy'ari dia bilang sakat 3 saja. Apa dia?
Maujud ma'dum amrun i'tibari. Dia bilang sakat 3 saja hal, dia tak bilang. Itu mana dia menafi. Pada mereka yang menafikan dia, kan ahwal. Ingkarnya, yang menafinya, akan menafi ingkar lebihnya. Yang suku sakat. Atas ma'ani, atas sifat ma'ani. Jadi mana bukan dia katanya tak sungguh kaunuhu qadiran. Bukan dia kata begitu, bahkan dia katakan kaunuhu qadiran itu sungguh, tetapi tak payah kita bilang kata jadi sifat lain pula tu tak payah. Hanya masuk sekali dengan kudrat dah. Begitu ya. Tak payah kita bilang jadi benda lain pula tu tak payah. Hanya bilang kudrat, masuk dalam bahasan kudrat itulah. Masuk dalam kudrat itulah. Sebab diisi dia kaunuhu qadiran tu nak cerita kata ada kudrat pada zat. Memang kita kata kudrat siapa? Kudrat zat Allah. Kudrat Allah. Maka apabila kaunuhu qadiran maknanya ada kudrat pada zat. Itu di situ dah. Ada di situ dah. Itu mana dia tidak ingkar. Bukan kata tak sungguh kaunuhu qadiran. Tak boleh nak kata begitu sebab jadi kufur, sebab benda ijma'. Bukan tak sungguh kaunuhu qadiran. Kalau tak sungguh kaunuhu qadiran, jadi sungguh kaunuhu ajizan lemah pula. Sungguhlah kaunuhu qadiran tu, tapi nak bilang jadi sifat lain pula tu tak. Begitu. Sekali dengan kudrat. Itu saja. Itu mana ingkarnya akan ingkar lebihnya atas ma'ani. Dia begitu ya. Lebih mana suku sakat. Benda lain pula kan ni sekali dengan irad kudrat. Begitu. Jadi begitulah. Tiada ingkarkan keadaannya subhanahu wa ta'ala yang kuasa. Bukan dia ingkar keadaan Allah yang kuasa. Bukan dia ingkar kaunuhu qadiran. Bukan dia, kalau dia ingkar dia kata tidak kaunuhu qadiran. Dia tak kata begitu. Cumanya dia tak dia mana? Tak bilang jadi benda lain pula. Tu tak. Sungguh-sungguh. Tapi tak bilang lain pula. Tu tidak. Dia contohnya nak bagi apabila kita kira kita minum TO, kita masuk gula kan. Apabila kita masuk gula dalam TO tu, kalau kita kira dengan sebenar-benarnya, kena kata minum air, minum manis. Begitu. Tapi apabila kata minum teh, apa dia? Sekali dengan gula masuk kan. Jadi tak payah minum gula dan minum teh juga gula. Tak payah kita bilang 2 kali lah. Kita tak minum teh manis sekali ya. Tapi kalau kita kiranya apa dia? Teh tu lain, manis tu lain kan. Benda lain-lain. Tapi apabila TO tu dia masukkan gula, kita kucarkan jadi gula tu hancur sekali, jadi sekali dengan air. Maka apabila minum sekaligus ya. Minum apa? Cakapnya minum teh. Gitu. Gitu. Tiada mengingkar keadaannya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Bukan dia ingkar di kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran sungguhlah di sini. Ingkar daripada asalnya, maknanya bukan kalau daripada asal, maknanya kalau ingkar daripada asalnya makna tak ada di awal lagi. Kaunuhu qadiran tak ada di awal lagi. Bukan maksudnya begitu. Tu kalau dia tak kata begitu. Dia tak katanya kaunuhu qadiran tidak ada di awal lagi. Tu makna daripada asal ummi dia, maknanya tak ada di awal lagi. Bukan dia kata begitu. Sungguh tapi tak bilang asli. Seperti TO tadilah yang kita masuk gula tadi tu. Apabila kita masuk gula, kita nak boleh tak kita katanya tidak ada gula langsung di dalam TO ini? Boleh ke tidak? Tak boleh. Dia tak kata begitu. Tapi apabila kita cakap minum teh. Tapi apabila kita masuk gula tu berbiji-biji gula sakar, gula apa? Gula pasir tu.
Apabila kita masuk dalam air TO yang panas, yang suam, maka gula tu yang pasti yang hacur jadi air juga kan. Jadi air juga. Jadi kalau kita minum apa? Minum teh dan gula kan. Sebab gula dah jadi cair. Tapi kita cakap apa dia? Minum teh. Begitulah. Tapi kalau tanya manis, gula, tak minum lah. Minum juga. Bukan tak ada gula. Ada, tapi tak payah kita bilang lain pula. Tak payah kita minum gula, minum teh dan minum gula. Tak payah kita begitu. Tak payah kita bilang begitu. Itu maknanya dia tidak ingkar daripada asal. Bukan nak cerita katanya apabila kita dah masuk gula dalam teh tu kita tak ada katanya tak ada gula langsung di dalam teh ini. Tak ada macam mana kita dah masuk gula. Kita dah kucar kan. Ada tapi tak bilang. Begitu ya. Sungguh kalau tidak ada gula dalam teh tadi, sungguh ada. Kena kira suku ke? Tak. Begitulah. Kenapa tidak bukan dia mengingkarkan keadaannya subhanahu wa ta'ala yang kuasa daripada asal, bukan kata tak ada langsung, tak sungguh langsung, bukan dia kata begitu. Kenapa? Kerana bahasa demikian itu ingkarkan keadaannya yang kuasa daripada asalnya tu. Kufur. Membawa kepada jadi kufur. Kenapa? Kerana bahwasanya kaunuhu ta'ala, keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, kaunuhu qadiran hingga akhir tu. Perkara yang diijmu' atasnya, perkara dah ijmu' kata sungguh. Maka tak boleh kita nak ingkarkan ijmu'. Nak ingkarkan ijmu' seperti ijmu' kata wajib solat. Sehingga-hingganya tiada wajib kita bilangkan dia atas jalan tafsil, atas kaum yang rajih. Sehingga akhir-akhir mudah katanya, sehingga-hingganya tiada wajib kita bilangkan dia atas jalan tafsil. Tak wajib kita bilang atas jalan tafsil. Jadi kaunuhu qadiran tu sungguh-sungguhlah, tapi tak wajib kita bilang pula. Kan? Jadi sebab tu bilang kudrat iradat, ilmu hayat sama basar kalam cukup. Kaunuhu tak payah bilang sebab dah sekali dengan kudrat. Begitu. Jadi tak payah kita bilang dengan secara tafsir itu tidak. Adapun yang tadi yang menyabitkan awal dia kata tak memadai sebab benda lain pula. Kudrat tu lain, kaunuhu qadiran tu lain. Kalau begitu bilang kudrat tak cukup lah. Bilang kudrat tu tak cukup. Kena bilang kaunuhu qadiran satu lagi pula. Kena tafsir satu lagi pula. Begitu. Tiada maka mengikut mazhab Abu Hasan Asy'ari tiada wajib kita bilangkan dia kan dia akan sifat maknawiyah kaunuhu qadiran hingga akhir tu atas jalan tafsil. Kata tak wajib tu atas kaum yang mengikut kaum yang rajih. Kaum yang rajih tu ialah kaum bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sebab tu dia bilang sakat 13 saja. Dan wajib beriman dengan dia. Wajib kita beriman. Beriman kata mana? Beriman katanya sungguh kaunuhu qadiran. Beriman kena percaya, jangan diingkar. Dan wajib kita beriman dengan dia, dengan kaunuhu qadiran hingga akhir. Kenapa? Kerana ia setengah daripada segala perkara kesempurnaan. Sebab kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hingga akhirnya itu adalah perkara sifat kamalat. Sifat kesempurnaan bagi Allah. Setiap sifat kamalat kita maklumnya ialah wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mustahil Allah Taala bersifat dengan sifat kekurangan. Begitulah. Jadi panjang bahasan dia nak cerita katanya pendek katanya kaunuhu ta'ala qadiran hingga seterusnya itu perkara yang sungguh. Perkara yang sungguh, semua ijmu' ulama katanya sungguh. Cumanya ada khilaf tentang itu adakah dia tu sifat yang lain daripada sifat ma'ani ke sifat dah sekali. Begitu ya. Kalau kata dah sekali, mana tak payah kita bilang asing. Kalau kata lain-lain, kena bilang dia pula. Bilang ma'ani, kena bilang maknawiyah pula. Begitulah.
Pasal katanya sungguh, semua kata sungguh sebab sifat kamalat. Sifat kamalat wajib ke semua. Begitulah. Habis di situ, maka untuk hari ini kita akhir di situ katanya. Dan demikian lagi jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah atas sesuatu daripada sifat salbiyah. Wallahu a'lam walhamdulillah wa min alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim. واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وحفظناه ونسيناه فردد علينا وافتح يدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah 10 minit lagi kita sambung kitab Baqarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak. Ya, 10 minit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.